Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tukar kursi je. Alhamdulillah, terima kasih kepada juru acara majlis, pada ahli-ahli jawatan kuasa penganjur ceramah dan karnival, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Malam ni kita berhimpun di dataran untuk kita mendengar beberapa perkara, dan pada malam ni saya akan menyentuh tentang benda yang simple saja untuk kita jadikan amalan, perkongsian. Mudah-mudahan apa yang akan saya kongsikan pada tuan-tuan pada malam ini ada keberkatan dan kebaikan. Selihat ada 4 FB live saya rasa ni, ada 4. Jadi yang datang ni saya rasa dalam 20 orang, tapi yang dengar ni insyaAllah FB live kita ni beribu orang insyaAllah. Kita ambil manfaat apa yang saya akan kongsikan pada tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada pen, ada kertas, tak ada pen, tak ada kertas pun tak apalah, gunakan handphone pun cukup lah. Tulis apa benda yang kita nak kongsikan pada malam ni. Yang pertama, ada orang tanya pada saya tentang bagaimana nak menghafaz Al-Quran. Sebab ada orang dia kata susah nak ingat. Anak-anak saya, Ustaz, susah nak mengingati pelajaran. Saya masuk tahfiz pada tahun 1990. Saya belajar tahfiz dan saya menamatkan pengajian tahfiz pada tahun 1992. Masuk 91, 92 dah habis tuan-tuan 30 juzuk Al-Quran. Jadi saya rasa saya tamat 30 juzuk hafazan tak sampai 3 tahun. Dalam 2 tahun setengah tamat. Saya tak kata saya ni ingat ke, cerdik terlebih ke, tak. Cuma saya kongsi macam mana kita nak boleh mengingati sesuatu dengan cepat. 3-4 hari lepas saya bersama dengan 50 artis veteran di Janda Baik. Ada orang marah saya tulis dalam Facebook, Ustaz Kazim pi Janda Baik, gatal kata dia. Meluat. Dah nama tempat tu Janda Baik, tulislah Janda Baik. Orang ni tak belajar geografi ke, saya pun tak tahu tuan. Jadi anak kepada Allah Yarham Datuk Aziz Sattar, nama dia Sandakiah Datuk Aziz. Dia tanya pada saya, macam mana Ustaz boleh ingat dialog-dialog dalam filem, lagu-lagu, lirik-lirik dalam filem? Saya kata saya pun tak tahu, tapi Alhamdulillah saya tengok sekali dan saya boleh ingat benda itu. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sharekan petua-petua yang saya buat untuk menjaga ingatan, untuk menjaga hafazan anak-anak kita ataupun diri tuan-tuan sendiri, tuan-tuan boleh share, tuan-tuan boleh ambil apa yang saya kongsikan. Yang pertama tuan-tuan, waktu saya belajar ke, waktu saya tak belajar ke, sampai dah tua macam sekarang, saya tak pernah pergi tengok konsert.
Tak pernah tuan-tuan masa tahfiz saya pergi tengok konsert ke, nyanyian ke, hiburan ke. Tak pernah. Bukan setakat tak pernah pergi konsert, stadium Perak tu pun saya tak pernah masuk sampai sekarang. Baik main bola ke, baik apa ke, saya tak pernah masuk. Habis kuat saya masuk stadium Indra Mulia tu sebab ada ceramah di situ. Saya jaga mata, saya jaga telinga, saya jaga. Pasal sekarang ni aku nak belajar, aku nak menghafaz. Itu yang pertama. Ada rock ke, konsert ke apa ke, aku tak pergi. Nak jaga tuan-tuan. Nombor dua, saya mengamalkan satu ayat. Tiap-tiap kali saya lepas sembahyang, ayat yang saya amalkan ialah daripada surah Hud ayat 56. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak amal ayat ni cukup bagus untuk kita, untuk anak-anak kita. Ayat dia berbunyi, inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Surah Hud ayat 56. Jadi ayat ni saya akan baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Ayat untuk kita bermohon kepada Allah, Allah jaga kita, Allah bagi rezeki pada kita. Ayat untuk menunjukkan kita bertawakal kepada Allah, Tuhan kita dan Tuhan kamu semua, kata Allah. Tidak ada satu pun makhluk yang melata di atas muka bumi ini melainkan di bawah pengawasan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni memang saya tak pernah tinggal tuan-tuan. Surah Hud ayat yang ke-56. Baik, yang kedua. Yang kedua, apa yang kita nak buat? Satu muka surat Al-Quran yang kita nak hafaz, saya akan ulang baca sebanyak 40 kali bacaan. Tadi petang ada orang datang rumah saya, dia mengadu masalah Tok Imam baca ayat tak betul. Sabbihis tak kena, walaili idza yaghsha pun tak kena. Dia kata, Ustaz, Tok Imam ni dia tak ingat kot. Saya kata tak tahu mana saya tahu, saya tak pernah jadi makmum dia. Jadi saya kata, abang pergi jumpa dia, perbetulkan balik ayat. Ada setengah orang yang mula nak membaca, nak menghafaz, dia main hafal saja, dia main baca. Dia kena baca, saya baca satu muka surat Al-Quran itu sebanyak 40 kali. Sebelum zuhur 10 kali, lepas zuhur 10 kali, sebelum asar, sebelum selepas asar, dah jadi 20 kali. Tuan-tuan, saat lagi baca lagi dalam maghrib isyak, bila cukup 40 kali barulah saya mula menghafaz. Sekarang pukul 9.30 adalah time untuk menghafaz. Sampailah pukul 12 saya boleh ingat satu muka surat. Nanti sembahyang subuh pagi besok, sebelum solat subuh, sembahyang sunat, satu rakaat tadi boleh dibawa dalam sembahyang sunat subuh. Satu muka surat tadi boleh dibawa di dalam sembahyang sunat sebelum subuh. Jadi kalau tuan-tuan nak menghafaz satu-satu benda, amalan yang saya amalkan tuan-tuan ialah membaca sesuatu benda itu. Saya akan baca sebanyak 40 kali sebelum saya mula menghafaz. Jadi tuan-tuan nak baca 10 kali zuhur, 10 kali asar, 10 kali maghrib, 10 kali isyak, sebelumnya selepas tu pulang pada tuan-tuan janji 40 kali. Kemudian tuan-tuan akan baca menghafaz selepas sembahyang isyak. Dan saya rasa kalau tuan-tuan dah ingat 40 kali, dah baca 40 kali, pukul 11 malam tuan-tuan dah boleh hafaz satu muka surat Al-Quran. Dan besok tuan-tuan bangun nak sembahyang subuh, tuan-tuan boleh dah baca satu muka surat tadi di dalam sembahyang sunat subuh. Dan tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak menghafal, nak mengulang ingatan tuan-tuan tadi? Sembahyang duha, tiap-tiap hari tuan-tuan ulang balik apa yang telah kita hafaz. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan jadi ingatan yang kuat kepada kita. InsyaAllah kita tak lupa. Baik, itu yang saya amalkan bila nak menghafaz sesuatu benda. Baik, yang ketiga,
keluar daripada rumah. Okey, keluar daripada rumah, kita tak ada di rumah, masuk dalam Maidin pula, parking dekat luar, kereta tinggal kat luar. Jarang orang masuk kereta dalam Maidin ni. Kita jaga harta kita, kita takut rumah kita kena pecah masuk. Baik, ada satu ayat yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Mudah-mudahan ayat ini bila tuan-tuan amalkan, Allah pelihara harta benda kita. Tuan-tuan parking kereta Nun di sana, tuan-tuan duduk di sini, tak apa benda duduk di sana, tuan-tuan pun tak tahu. Rumah tuan-tuan duduk Taman Meru 2B lah, Meru 2C lah, Puncak Jelapang lah, apa lah. Rumah di sana, tuan badan di sini. Jadi kalau tuan-tuan nak supaya pencuri tak dapat masuk, kalau kita rasa pencuri banyak, kita nak simpan. Saya pernah pergi satu tempat tuan-tuan, orang masuk dalam kedai dia nak mencuri, pencuri tu tak boleh keluar daripada kedai dia. Bila peniaga tu masuk balik dalam kedai dia, buka kedai, tengok pencuri duduk berenang dalam kedai dia. Dia rasa dia duduk berenang dalam sungai, duduk dalam kolam, dalam laut, padahal atas lantai. Ada kes tuan-tuan yang saya jumpa, satu masjid, dia orang nak pecah masuk masjid, nak curi tabung masjid. Dan bila Tok Siap bangun nak pagi sembahyang subuh pagi besok, buka nak masjid, orang yang sama melilau dalam masjid, tak jumpa pintu keluar. Baik, jadi saya nak ajarkan pada tuan-tuan satu ayat yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Kahfi, juzuk yang ke-15. Ayat bagaimana Allah Ta'ala jaga pemuda-pemuda Ashabul Kahfi sampai orang tak nampak mereka duduk dalam gua selama 300 tahun lebih. Jadi yang peniaga-peniaga sini, saya kata jangan baca ayat ni pula. Saya pergi baca pula, tak nampak langsung kedai dia pula. Untuk yang kedai lain cerita kan saya bagi. Ini untuk nak jaga rumah kita, nak pelihara supaya orang tak nampak tuan-tuan. Pelajar saya nama dia Ustazah Hendun. Dia pergi ke Sulawesi, dia tertinggal beg dia, beg tangan dia dalam kereta dia, barang mah dalam kereta dia. Dan lebih malang lagi tuan-tuan, kereta dia tak berkunci, tinggal kat parking. Dia balik daripada Sulawesi, dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah, seminggu dia pergi Sulawesi bercuti dulu ni. Ini cerita lama. Barang dia ada lagi dalam kereta dia, kereta pun dia pun tak boleh buka, barang mat dia pun ada lagi. Dia kata dekat saya, terima kasih Ustaz, berikan petua kepada saya amalkan petua ni. Tiap-tiap kali saya nak pergi mana-mana, ayat dia berbunyi begini. Tuan-tuan balik buka dalam suratul Kahfi, mungkin ayat 14, ayat 15, ayat 18, cari ayat dia, bunyi dia macam ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'i bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'bah. Itu ayat di dalam suratul Kahfi, awal-awal ayat dia, selepas daripada 10 ayat yang Nabi suruh baca untuk mengelakkan fitnah Dajjal. Tuan-tuan mula membaca kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi. Di situ ada ayat yang berbunyi, saya ulang balik, wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud. Dan mereka menyangka bahawa pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu sedang jaga, padahal mereka itu tidur. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Maka pemuda-pemuda ini waktu tidur digelekkan badan dia, digolekkan badan dia ke kanan, kemudian dipusingkan bola sebelah kiri, kejap pusing kanan, kejap pusing kiri. Selama 300 tahun mereka tidur macam itu, supaya badan mereka tak rosak, supaya mereka tak jadi masalah. Allah gerak-gerakkan badan mereka waktu mereka tidur. Dan kata Allah, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Di hadapan gua itu ada anjing, yang mana bila anjing tu bila mereka lalu di hadapan gua, mereka takut melihat anjing yang garang di hadapan pintu gua.
wa kalbuhum basitun zira'a bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kalau kamu tengok rupa dia, kamu takkan masuk dalam tu. Anjing tu menggarang, menggerunkan mereka. Jadi ini tuan-tuan ayat pagar rumah. Ada orang telefon saya minta saya buat pagar rumah. Saya kata saya tak ada lesen kontraktor kelas F. Jangan kata kelas F, Z pun tak ada. Saya tak pandai nak buat pagar-pagar ni. Dia kata, ustaz, bukan pagar buat pagar grill, pagar batu tu. Habis tu pagar apa? Pagar rumah saya ni kawasannya banyak mencuri. Helmet hilang, motor hilang, pecah rumah, serai pun hilang, ustaz. Jadi ayat yang tuan-tuan kena amalkan ialah Suratul Kahfi, ayat yang saya bacakan tadi. Keluar daripada rumah, nak tidur dalam rumah, baca doa ni. Baik, apa yang orang akan nampak bila tuan-tuan baca doa ni? Orang tak berani masuk dalam rumah tuan-tuan. Orang tak berani nak pecah masuk dalam rumah tuan-tuan. Bila dia rasa dia nak masuk, dia nampak ada orang yang berjalan, ada orang yang menjaga, dia lari tuan. Ini kelebihan dia. Yang saya minta pada tuan-tuan, jangan duk amalkan. Ada orang yang tanam bulu kuning di 4 penjuru rumah dia. Dia kata ini amalan pagar rumah. Kamu tanam buluh ni, kamu tanam buluh ni, kamu tanam 4 penjuru rumah. Kalau rumah teres, depan belakang. Depan belakang, depan 4. Ustaz, kalau rumah flat, wallahualam dia nak tanam macam mana? Kalau rumah lot, senang tanam, ustaz. Tak payah, buluh kuning tak payah. Ada yang tanam bertih. Ada yang tanam bertih, tabur keliling rumah. Tak payah. Nak pagar rumah tuan-tuan, satu ayat yang paling simple yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, yang tuan-tuan boleh ambil daripada Suratul Kahfi, insya-Allah. Baik, itu petua yang ketiga yang kita baca malam ni. Yang seterusnya, yang keempat, kalau tuan-tuan rasa nak amalkan, simple je tuan-tuan. Di rumah kita banyak nyamuk, di rumah kita banyak pijat, di rumah kita banyak kutu. Anak kita pergi sekolah, garu-garu kepala, jatuh kutu atas lantai. Sikat jatuh kutu, sikat jatuh kutu. Pak dia kata bagi botak kepala, hang senang. Kutu, pijat, nyamuk, lipat dan sebagainya. Saya nak ajar pada tuan-tuan petua-petua yang cukup simple. Yang pertama, apa petua dia? Yang pertama, tuan-tuan rebus habbatus sauda. Hari ni ada orang makan habbatus sauda untuk mencegah COVID-19. Habbatus sauda ni tuan-tuan ada 2-3 jenis. Pertama, habbatus sauda dalam bentuk biji. Yang kedua, habbatus sauda dalam bentuk minyak. Dua-dua boleh pakai. Baik, yang pertama kita lihat habbatus sauda. Bagaimana nak buat? Tuan-tuan rebus habbatus sauda. Nabi katakan habbatus sauda ini adalah ubat kepada kebanyakan penyakit. Banyak orang sakit tapi dia tinggalkan habbatus sauda. Dia tak mau beramal dengan habbatus sauda. Yang pertama saya kata tadi, ambil satu habbatus sauda, tuan-tuan rebus habbatus sauda. Bila rebus habbatus sauda, bila dah sejuk air dia, tuan-tuan bubuh dalam spray. Tuan-tuan bubus dalam spray tu, yang orang duk siram dekat pokok bunga spray, tak yang orang duk siram kedai gunting rambut tu. Spray tu lah yang tuan-tuan siram, yang tuan-tuan spray dalam rumah untuk mengelakkan nyamuk. Cukup simple, tak payah nak guna bahan-bahan kimia dan sebagainya. Kalau anak kita ada kutu tuan-tuan, itulah ubat dia. Habbatus sauda dilumurkan kepada rambut dia, insya-Allah kutu tak lekat. Baik, yang kedua, habbatus sauda digunakan untuk selesema. Apa cara dia? Ambil habbatus sauda, goreng di atas kuali tanpa minyak. Tuan-tuan goreng dia sampai dia pecah bau dia, tunggu dia sejuk sikit. Tuan-tuan ambil dia, letak dalam bunjut kain, tuan-tuan sedut. Sedut saja itu menghilangkan selesema, insya-Allah, menghilangkan penyakit yang berkaitan dengan dia. Yang ketiga, berkaitan dengan nyamuk, lipah dan sebagainya. Jarang orang pakai serai wangi. Sekarang baru kajian, orang duk kaji tentang serai wangi. Serai wangi cukup bagus tuan-tuan.
ada orang yang guna bam serai wangi, ada orang yang guna minyak serai wangi, ada yang guna air serai wangi. Yang ni lah ubat paling mustajab tuan-tuan. Tuan-tuan nak masuk dalam hutan, nyamuk banyak, nak jogging pagi-pagi, nyamuk banyak, di rumah kita nyamuk banyak, serai wangi itulah ubatnya. Tuan-tuan boleh rebus dia, ambil air dia, lumur badan, boleh jadi spray kepada air dia. Boleh tuan-tuan spraykan dalam rumah tuan-tuan, di kelambu, di langsir dan sebagainya. Itu serai wangi yang cukup bagus, tapi jarang orang ambil serai wangi. Yang keempat tentang habbatus sauda lagi tuan-tuan. Minyak habbatus sauda. Saya ni sakit jantung. Antara minyak yang saya tak pernah miss, yang saya makan, yang saya minum, pertama minyak zaitun, kedua minyak habbatus sauda. Kita ada paru-paru. Ya, kalau tuan-tuan baca kaedah perubatan paru-paru, minyak zaitun ataupun minyak habbatus sauda, tuan-tuan masukkan dalam mulut tuan-tuan, tuan-tuan lenggokkan kepala tuan-tuan, lenggokkan ke mana arah pergi dia. Kalau dada tuan-tuan, paru-paru tuan-tuan yang belah kiri yang sakit, maka belah kirilah yang tuan-tuan masukkan minyak tu. Kalau tuan-tuan belah kanan ni, dada kanan tak apa sihat tuan-tuan, tuangkan dia masuk ke arah sebelah kanan. Minyak habbatus sauda dan minyak zaitun. Saya rasa tuan-tuan, orang hari ni duk mencari ubat, tak jumpa-jumpa COVID-19, tak jumpa vaksin, menatang apa vaksin ni ustaz. Kenapa tak cuba sunnah Nabi? Nabi kata dah, habbatus sauda tu ubat bagi segala penyakit, kebanyakan penyakit. Maka kenapa tak cuba? Kenapa kita hari ni duk cari barang-barang yang bukan-bukan, sedangkan Nabi dah sebut tentang habbatus sauda. Yang seterusnya tuan-tuan, amalan yang saya amalkan, yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Baik, kita ada tapak tangan. Okey, tapak tangan ni tuan-tuan, Allahu Akbar, keistimewaan dia. Rasulullah ajar kepada kita, di mana engkau sakit? Di lutut engkau sakit, di kepala engkau sakit, di dada engkau sakit. Baik, amalan yang saya amalkan dengan tapak tangan ni tuan-tuan adalah satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil tapak tangan ni, saya letak di dada saya. Saya baca kepada, berdoa kepada Allah, minta pada Allah satu doa. Doa dia berbunyi begini: A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil, okey, ikut saya baca sekarang. Okey nak ikut nak letak di mana tangan tuan-tuan sakit sekarang, tuan-tuan letaklah tempat tu. Kalau tak ada sakit pun, letaklah mana tuan-tuan nak letak. Baik, sekarang ambil, saya selalu tiap-tiap lepas sembahyang, ini tempat saya, sebab saya ada masalah jantung. Baik, ikut saya baca. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca tuan-tuan. Anak tuan-tuan migrain, kenapa tak gunakan doa yang diajar dan petua yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baik, itu yang keempat perkongsian kita. Yang kelima, yang keseterusnya tuan-tuan, ni air, semua orang tahu ni air kan. Jadi tuan-tuan ada masalah apa? Anak saya demam Ustaz, demam panas. Saya pun demam panas Ustaz. Ini pun tekak sakit Ustaz. Tak ada COVID ke apa ke? COVID saja engkau ni. Saya sakit je COVID. Buat tenang dulu. Ni air dia. Ada satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila demam panas. Bila kita rasa badan kita panas, demam. Okey, apa dia demam? Demam dia nak bagi tahu bahawa badan kita ni dah tak tahan sakit. Demam tu nak bagi tahu bahawa kita ni terkena gelora daripada api. Maka kata Rasulullah, bila kamu kena gelora daripada api, sejukkan dia dengan air. Dan Nabi ajar doa bagaimana nak menyejukkan demam dengan air.
Baik, tuan-tuan baca surah Al-Fatihah 7 kali. Baca surah, jangan baca Al-Fatihah. Ni duk baca kat botol Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah 7 kali. Bukan macam itu. Baca surah dia, bismillah sampai waladdallin. Baik, sekarang saya nak turunkan ijazah daripada tuan-tuan. Tuan-tuan ambil doa ni, tuan-tuan rakam. Balik kan, ingat balik, tulis balik satu-satu apa yang saya sebut. Jadi yang mana ada handphone, tuan-tuan rakam lah apa yang saya cakap. Mungkin tuan-tuan tak bawa pen, tak bawa kertas. Baik, doa dia macam ini. Bismillahil-kabir, a'udzubillahil azim min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Lagi sekali saya ulang. Bismillahil-kabir, a'udzubillahil azim min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Maka tuan-tuan boleh minum air tadi, tuan-tuan boleh letakkan dia, basahkan dengan kain tuala. Kain tuala yang basah tadi diletakkan di kepala, satu di dahi, atau diletakkan di perut orang yang kena demam. Ini doa yang diajar bagaimana kalau kita nak menghilangkan demam, panas badan kita. Baik, yang keenam, perkongsian kita pada malam ni. Ular, kalajengking, okey, masuk dalam rumah, atau rumah kita ni tuan-tuan, tepi hutan, tepi lombong, ular banyak pula. Atau kita nak masuk di dalam apa nama hutan, nak jaga trekking lah, apalah. Satu. Kemudian yang kedua, pukau. Tuan-tuan yang duduk berniaga ni, kadang-kadang orang tipu, dia pukau kita. Kadang-kadang kita keluar daripada bank, dia pukau kita. Setengah orang dia tak percaya, mana ada pukau-pukau ustaz. Saya kata tak percaya, sudah, esok kena pukau, jangan main jumpa saya pula, tak guna lah. Ada orang yang sibuk buat-buat tanya jalan, dia pukau kita habis tuan-tuan. Ada yang sibuk menyembang-nyembang, dia bawa kita pergi bank, kita keluarkan duit untuk dia. Saya pernah jumpa dengan cashier bank yang dia serahkan duit dalam laci bagi dekat orang yang urusan dengan dia, sebab dia tengok pada mata orang tu. Sebab tu kalau kita tak kenal orang, jangan tengok muka dia. Kalau dia tanya kita, jangan tengok mata dia. Sebab kadang-kadang sihir mata itu, ainun sihrun itu tuan-tuan, dia datang daripada mata, yang orang kita sebut sebagai sihir mata. Baik, jadi doa yang saya nak ajar pada tuan-tuan, doa nak mengelakkan daripada binatang berbisa, baik ular, baik lipan, baik kalajengking. Yang kedua, doa yang saya nak ajar pada tuan-tuan ini untuk mengelakkan tuan-tuan daripada terkena penyakit ain, penyakit pukau, penyakit yang datang daripada pandangan mata orang. Sebab kadang-kadang kita ni boleh tinggal suami sebab jatuh cinta dengan pandangan mata orang. Kadang-kadang kita boleh tinggalkan isteri kita sebab orang panggil kena panah Arjuna. Kita tak ingat segala benda, kita jadi hilang ingatan. Dan yang ketiganya, untuk mengelakkan gangguan daripada makhluk, gangguan daripada makhluk halus yang kita tak nampak. Okey, makhluk halus ni banyak tuan-tuan. Ada dipanggil jin, itu makhluk halus. Ada yang dipanggil iblis, itu makhluk halus yang tak nampak. Ada yang dipanggil syaitan, itu pun tak nampak. Satu lagi makhluk yang tak nampak ialah orang yang berhutang dengan kita dan tak nak bayar hutang. Itu pun termasuk makhluk halus, langsung tak jumpa sampai sekarang tuan-tuan. Ini kategori makhluk yang tak nampak. Baik, sekarang tuan-tuan rakam apa yang saya tulis, apa yang saya nak baca. Doa ini untuk 3 benda ni. Pertama, mengelakkan daripada binatang berbisa. Kedua, doa mengelakkan daripada terkena sihir mata, sama ada pukau, sama ada panah Arjuna, mata dan sebagainya. Dan yang ketiganya, untuk mengelakkan daripada gangguan makhluk halus bila kita pergi ke tempat yang tak biasa kita pergi.
bila kita berjalan pada waktu maghrib, bila kita masuk dalam rumah waktu maghrib, dalam rumah pula ada anak kecil dan sebagainya, tuan-tuan amalkan doa ni. Jangan main redah masuk saja. Balik daripada hutan Taman Meru tu, naik atas bukit Jabatan Hutan, balik ke rumah apa pun tidak, pegang budak tu sudah tuan-tuan. Jadi bacaan doa ni diajar oleh Nabi Ibrahim kepada anak dia Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Kemudian diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dua cucu baginda Hasan dan Husain. Baik, doa dia macam ni. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Lagi sekali. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Baik, jadi yang mana yang duk pegang duit, yang mana duk pegang cashier, baca doa ni. Yang mana takut ada gangguan, baca doa ni. Dan yang ketiga, bila binatang bisa masuk dalam rumah kita, ataupun kita takut ada binatang bisa yang nak gigit kita, maka tuan-tuan baca doa ni. Lagi sekali saya sebut, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dan Allah Ta'ala pelihara anak-anak kita, cucu-cucu kita tuan-tuan. Itu perkongsian kita yang ke-6. Baik, yang seterusnya, yang ke-7, perkongsian yang ke-7-nya, tuan-tuan boleh buka di dalam surah At-Tur. Surah At-Tur ayat 21 cerita tentang keluarga bertemu di dalam syurga. Ayat yang ke-22 Allah Ta'ala cerita apa yang mereka dapat di dalam syurga daripada bifakihatin walahmin, daripada buah-buahan dan daging. Yang ketiga yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 23, kata Allah, mereka akan minum daripada gelas yang mana mereka minum itu tidak menjadikan mereka itu mabuk, tidak menjadikan mereka itu pening, dan tidak menjadikan mereka itu bercakap benda yang lara. Baik, sekarang tuan-tuan mengidap migraine, tuan-tuan mengidap sakit kepala. Tak nak dah ustaz, saya duk makan ubat tu tak mau dah ustaz, lagi teruk kepala saya sakit. Baik, amalan yang tuan-tuan boleh ambil ialah daripada surah At-Tur ayat yang ke-23. Tiap-tiap kali tuan-tuan nak minum air, tiap-tiap kali tuan-tuan nak makan ubat berkaitan sakit kepala tuan-tuan, maka tuan-tuan boleh baca daripada surah At-Tur ayat 23 ataupun daripada surah Waqiah, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Tuan-tuan ambil air, tuan-tuan letakkan air di dalam tapak tangan tuan-tuan. Bila tuan-tuan habis baca surah Al-Waqiah, la yusaddauna anha wa la yunzifun, tuan-tuan sedutkan air sampai ke sini tuan-tuan, terasa pedih dia, kemudian tuan-tuan hembuskan balik air tadi keluar. Itu amalan bagi orang yang selalu terkena sakit kepala, yang kena sakit kepala, yang migraine dan sebagainya. Ini perkongsian kita yang ke-7. Baik, perkongsian kita yang ke-8 pada malam ini, gangguan ataupun masalah tidur bila ditindih. Banyak orang yang menghadapi masalah ditindih waktu tidur. Ada satu makcik dari Kedah, dia telefon anak dia mengandung. Saya tanya, pasal apa mengandung makcik? Itulah ustaz, dia kata malam-malam hantu tindih ustaz. Itu yang mengandung anak saya. Saya kata makcik itu bukan hantu tindih, itu orang tindih makcik. Masa bila hantu tindih mengandung anak makcik pula? Baik, macam mana yang datangnya tindih daripada orang Melayu sebut tindih waktu tidur, tindih hantu? Pertama, punca dia. Punca yang pertama, adanya bau makanan sebelum kita tidur. Mungkin bau makanan di tangan, mungkin di baju, mungkin di mulut. Apa yang kita makan tadi dan kita tak basuh, tak sabun, tak bersih, tak gosok gigi, kita terus tidur. Ini punca pertama dia datang.
Kalau tuan-tuan tak apa nak percaya apa yang saya cakap, malam kan tuan-tuan pergi makan nasi kandar, jangan sabun, jangan basuh tangan, biar tangan tu ada kari sikit, kari bau. Tuan-tuan tengok malam ni dia datang, sebab dia suka pada orang yang ada bau makanan pada badan dia. Yang kedua, kenapa dia datang tindih kita? Sebab dia suka. Mungkin kita keluar pada waktu maghrib, maka dia datang ikut kita. Sebab tu Nabi cakap bila datang maghrib, masuk dalam rumah, tutup pintu, tutup tingkap, jangan duduk berkeliaran lagi. Ada orang yang keluar pada rumah pakai seluar pendek, naik motor pukul 7.15, 7.30, duk ronda melawat kampung. Mentang-mentang lah dia tu anak JKK kampung, dia ronda macam itu. Malam tu tuan-tuan, dia datang pada kita. Maka bila badan kita tak bersih, maka makhluk ni akan datang. Dia datang daripada mana tuan-tuan? Dia akan datang daripada hujung kaki. Dia akan datang daripada hujung kaki, dia akan jadi sejuk satu badan. Bila tuan-tuan bergerak, dia makin kuat. Bila tuan-tuan meronta, dia makin kuat. Dia macam gari. Kalau tuan-tuan bergerak lagi, gari tu lekat pada kita. Sebab itu orang yang ditindih dengan hantu, dia takkan boleh cakap. Okey, jadi tenang-tenang, tak payah meronta, tak payah cakap. Nak sebut apa pun dah tak boleh ustaz masa itu. Engkau boleh sebut sebutan dia di dalam hati. Waktu kaki jadi sejuk, waktu dia datang nak tindih kita itu, waktu itulah engkau baca dalam hati engkau ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis, dan benda tu akan hilang pada kita. Baik, jadi ustaz, macam mana nak buat ustaz? Di sini dah lebam, peha saya dah lebam ustaz, lebam ustaz. Bila pergi doktor, doktor cakap kencing manis. Saya tak ada kencing manis ustaz, saya kencing tawa. Masa bila saya ada kencing manis? Lebam sana, lebam sini, darah tak berjalan, kata dia. Lagi di mana lagi lebam kak? Dekat tengkok kak pun lebam ustaz. Itu bukan lebam jin. Lebam jin ni di sini ni tempat dia. Sebab tu saya pesan kepada akak-akak, nak mandi pakai kain basahan. Nak mandi pakai kain basahan, jangan tak pakai kain basahan. Yang kedua, waktu maghrib saya cakap tadi, keluar, jangan keluar lagi pada waktu itu untuk mengelakkan. Dan yang ketiganya, tolong mandi limau. Sebab makhluk ini dia ikut kita melalui limau, melalui bau badan. Dia kenal kita bukan dengan alamat rumah, dia kenal kita bukan address, dia kenal kita bukan dengan apa nama location, share location, tidak. Dia kenal kita melalui bau badan kita. Sebab tu orang dulu-dulu bila kita sakit ke apa ke, dia mesti bagi limau, mandi limau, mandi limau. Adakah makhluk tu takut dengan limau? Tak. Limau tu berperanan membuang bau badan kita. Bila badan kita dah hilang bau badan, makhluk tadi dia tak cam kita, dia tak kenal kita, dia lost contact dengan kita. Itu limau tadi tuan-tuan. Bukan benda tu takut dengan limau, tak ada makna tuan-tuan. Tapi fungsi limau ialah menghilangkan bau badan. Sebab tu kalau ada orang yang malas mandi, dia makan limau je, sebab badan dia takkan bau. Limau saja tuan-tuan. Jadi akak-akak, abang-abang, nak menghilangkan bau supaya tak ada kontak lagi dengan makhluk tadi, limau itu hendaklah dimandikan. Tak kira lah 3 biji ke 7 biji ke 8 biji, terpulang pada tuan-tuan. Baik, itu cara nak mengelakkan daripada orang yang ditindih waktu tidur sampai jadi fobia untuk tidur. Yang ke-8 tuan-tuan, yang kita nak kongsikan malam ni, saya tidur ustaz, mimpi tak elok. Ada mimpi yang tak menyeronokkan saya. Apa mimpi abang? Mimpi saya mimpi dibunuh, saya mimpi dikejar rimau, saya mimpi dicekik, saya mimpi terjun bangunan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, mimpi akak tu bila? Yang akak takut mimpi ni, mimpi tu bila? Akak mimpi pukul 5 petang ustaz. Semalam akak tidur petang, mimpi siang tak terpakai. Ustaz, saya mimpi tu pukul 10 ustaz, awal sangat tak terpakai. Ustaz, saya mimpi pukul 8 pagi ustaz, lepas subuh saya sambung balik, tak terpakai.
Yang kita nak pakai ialah ni mimpi pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, waktu itu. Itu waktu yang kena ingat. Dan mimpi yang buruk ni tuan-tuan, automatik kita akan bangun. Mimpi yang tak elok ni kita akan bangun, kita akan terjaga dia. Baik, apa yang tuan-tuan nak buat supaya mimpi ni tak merosakkan kita? Sebab mimpi terbahagi pada 3. 1, mainan tidur. Mainan tidur, filem waktu tidur, drama waktu tidur ialah mimpi. Hiburan waktu tidur ialah mimpi. Yang kedua, mimpi yang benar daripada Allah yang kita panggil sebagai ilham. Dia dapat petunjuk dalam mimpi dia. Yang ketiga, mimpi gangguan daripada syaitan. Baik, apa tanda-tanda mimpi gangguan daripada syaitan? Mimpi melihat lembaga hitam, mimpi meminum susu binatang yang tak boleh diminum susu dia. Apa dia binatang yang tak boleh diminum susu dia? Kucing. Tuan-tuan mimpi minum susu kucing, itu mimpi tak elok. Mimpi dibunuh, mimpi bergaduh, mimpi terjun dalam daripada bangunan yang tinggi, mimpi dikejar makhluk yang buas, mimpi berjumpa dengan orang yang dah mati dengan pakaian yang serba menakutkan, maka ini adalah mimpi-mimpi daripada syaitan. Maka Rasulullah ajar kepada kita, kalau mimpi macam itu, apa nak dibuat? Pertama, bangun, duduk, dan tuan-tuan baca satu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Doa dia berbunyi, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Itu doa dia. Ataupun tuan-tuan boleh baca satu doa lagi, a'udzu bi'izzatillah min syarri ma ra'aitu. Baca doa ni waktu bangun, dan tuan-tuan ludah sebelah kiri 3 kali. Selepas itu tuan-tuan bangun, tuan-tuan nak mandi ke, nak ambil wuduk, silakan. Dan yang keempat, jangan tidur di tempat yang sama pada malam itu. Sila tidur pada tempat yang lain, bilik yang lain, tilam yang lain, katil yang lain. Dan yang kelima, tolong jangan bagi tahu mimpi itu kepada orang lain. Itu petua dia. Jangan duk cerita, mak ni lah duk mimpi, tu saya cerita, senyap saja. Bila tuan-tuan dah buat 4 benda tadi, yang kelima saya minta jangan cerita dekat orang lain apa yang telah kita mimpi yang tak elok tadi tuan-tuan. Dan tuan-tuan hiduplah seperti biasa. Mimpi itu tak akan jadi apa-apa kepada kita. Tuan-tuan yang saya hormati, ini masalah mimpi, masalah ditindih pada waktu tidur dan sebagainya. Yang keseterusnya, perkongsian yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Okey, hari ni tak hujan, alhamdulillah. Selalu hujan tuan-tuan. Banyak orang minta air terang hati lah, air terang hati macam-macam lah. Saya cukup suka tuan-tuan kalau tuan-tuan dapat kumpul air hujan. Air yang paling saya suka selain pada air mineral ni tuan-tuan, ialah air hujan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, kelebihan air hujan. Kelebihan air hujan itu apa dia? Menguatkan hati kamu, menguatkan kedudukan kamu. Wa yuthabbita bihil aqdam wa yuzhibas syaitan. Air hujan ni tuan-tuan banyak manfaat dia. Pertama, apa dia manfaat dia? Membuang penyakit. Yang kedua, apa manfaat dia? Menghilangkan gangguan syaitan. Dan yang ketiganya, meneguhkan kedudukan. Tapi sayang hari ini, bila orang cakap air hujan tu asid, bahaya. Air hujan tu asid, tak elok, nanti rosak kulit engkau. Berbeza sangat dengan apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Allah Ta'ala sebutkan air hujan itu liyutahhirakum bih. Air hujan itu membersihkan kamu. Wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ada 4 kelebihan air hujan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Pertama, membersihkan kita. Liyutahhirakum bihi, supaya kamu bersih dengan air hujan.
Sebab itu tabiat saya tuan-tuan, kalau air hujan turun saya mandi. Saya mandi hujan. Tunggu lama sikit hujan, saya mandi. Waktu hujan lebat tu saya mandi. Waktu guru ada kilat, janganlah mandi pula. Kan masuk harian metro pula tuan-tuan, mati sama peti kan. Waktu hujan lebat tambah-tambah. Waktu bila saya nak mandi? Waktu malam Jumaat. Air hujan itu membersihkan badan kita. Tapi sayang hari ni orang cakap air hujan tu bawa asid. Silap kita tuan-tuan. Kita lebih percaya cakap orang putih daripada cakap Allah. Akhirnya air hujan keluar saja begitu. Air hujan masuk longkang saja tuan-tuan. Ditadah pun tidak, disimpan pun tidak. Hari ni kita duk harap mendatang ni kita minum. Duk harap air pahit, air hujan tak elok kata dia. Sayang betul. Bercanggah sangat dengan Quran. Kata Allah, air yang paling bersih untuk membersihkan kamu ialah air hujan. Yang kedua kata Allah, air hujan ni apa? Air hujan ni ialah guna yang menghilangkan gangguan syaitan. Yang ketiga, apa guna air hujan? Supaya kamu ini bersih hati kamu, tenang hati kamu, terang hati kamu. Waliyarbita ala qulubikum, supaya bersih hati kamu. Dan yang keempat kata Allah, wa yuthabbita bihil aqdam, air hujan ini dapat meneguhkan kedudukan kamu. Allahu Akbar. Sebab itu saya ajak pada tuan-tuan pada malam ni, jom kita guna air hujan. Untuk apa? Baik. Saya selalu ambil air hujan, saya simpan air hujan, saya simpan dalam bekas-bekas. Kadang-kadang saya simpan dalam baldi. Saya simpan tu tuan-tuan, bubuh dalam bahagian sejuk dalam peti ais. Jadikan dia ais batu. Air hujan daripada ais batu. Kemudian bila saya nak mandi, saya ambil ais batu daripada air hujan, letak dalam baldi sampai dia cair. Saya mandi dengan limau. Saya mandi dengan limau. Itulah amalan saya, mandi air hujan yang sejuk daripada ais batu. Kadang saya mandi waktu subuh, kadang saya mandi waktu maghrib. Tuan-tuan masih ingat pada bulan Ramadan yang lepas saya masuk hospital. Heboh satu Malaysia, Ustaz Kazim masuk hospital. Saya buat MRI, saya duduk di hospital 3-4 hari, buat MRI, saya sekup daripada mulut, scope daripada bawah, scan CT scan X-ray nak tengok apa sakit saya. Masa itu saya masuk wad sebab apa? Saya masuk wad selepas saya buat rakaman untuk satu program malam Jumaat. Waktu tu bulan Ramadan, buat rakaman. Perut saya kembung. Seminggu perut saya kembung. Bila saya sampai hospital, doktor cakap batu dalam hempedu. Saya pun, doktor nak buat apa? Masuk wad, kita bagi ubat. Saya bila doktor cakap masuk wad, kita bagi ubat, saya ikut lah. Sami'na wa ata'na, sami'tu wa ata'tu lah, dengar dan ta'at. Masuk wad 2 jam 3 jam, datang nurse. Mana nurse? MRI, ikut. Lepas MRI, CT scan, ikut. Besok je pula tuan-tuan, skop atas sekali. Petang tu skop bawah pula lagi. Buatlah doktor, hang nak buat apa aku ikut hang. 2 hari 3 hari doktor cakap tak ada. Dulu doktor cakap ada batu dalam hempedu, tak ada. Dulu doktor cakap usus bermasalah, sebab tu perut saya kembung. Dia tak boleh nak cakap. Saya balik rumah dalam bulan Ramadan, kecoh. Keluar dalam berita, keluar dalam TV, keluar dalam paper, Facebook tu saya cakap. Baik, saya panggil pelajar-pelajar saya, makcik-makcik pondok Al-Barakah. Saya panggil ustaz-ustaz Al-Barakah, duduk waktu nak buka puasa tu. Waktu nak buka puasa petang pukul 5, saya panggil mereka datang. Letak air. Okey, sekarang Ajah baca surah ni, ustaz baca surah ni, makcik baca surah ni. Saya duduk tengah-tengah, saya baca. Tuan-tuan, saya tak puasa hari tu.
waya penuh lagi, ubat penuh lagi badan, tak boleh puasa, perut jadi kembung macam mengandung 8 bulan. Tak apa, anak-anak buka puasa, isteri buka puasa, saya mandi guna air tadi, air hujan yang saya sebutkan tadi, dengan campur air yang dibacakan tadi oleh ustaz-ustaz dan makcik-makcik pondok. Itu yang keluar bila saya gosok badan tuan-tuan, keluar daripada perut saya ni jarum, keluar jarum, jatuh ke bawah. Saya pun kutip jarum tu, dah berkarat. Okey, ini dia tuan-tuan yang doktor tak jumpa di hospital, yang doktor tak nampak. Saya pergi tunjuk kat isteri, tunjuk kat anak-anak, ni dia mama hak kembung perut netang ni. Kalau tuan-tuan rasa nak tengok, mai rumah saya tunjuk, ada ke secadang ada dalam muzium buat kenang-kenangan. Ni air hujan, amalan tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, air hujan cukup bagus. Tuan-tuan di sini sakit saraf, ada satu makcik kaki ni berat. Saya kata makcik mai rendam kaki dalam air hujan ni, duduk tahan sikit, sejuk tahan sikit, sabarlah tahan. Dia duduk, ustaz saya ingatkan dia tak tahan. Sabarlah kau oi, ustaz mai tengok ustaz. Saya pun mai tengok tuan-tuan, rupanya keluar daripada celah-celah kaki ni rambut tuan-tuan, rambut. Dia kata ustaz mari daripada mana ni? Mana saya tahu, daripada kaki makcik je. Jadi air hujan inilah yang saya nak pada tuan-tuan, tolonglah simpan, tambah air hujan malam Jumaat. Selalu saya suka baca pada budak-budak yang minta penerang hati ni, saya akan bacakan 1000 kali Bismillahirrahmanirrahim pada air hujan tadi. Jadikan masakan, jadikan minuman mereka. Mudah-mudahan ada keberkatan bila tuan-tuan baca bismillah. Ada orang tanya, ustaz, air hujan tu nak simpan tengah padang ni ke, atau nak tadah daripada bumbung? Kalau bumbung tu bersih, makcik tadah. Ya, orang tua-tua tak nak tadah bumbung daripada bumbung, sebab atas bumbung tu bukan kata taik musang, taik orang mau ada atas bumbung. Makcik pula tadah kat bawah. Elok pergi makan, minum, kena kuman tu. Sebab tu orang suruh tadah di sini, sebab air turun di bawah direct. Tapi kalau bumbung tu bersih, atap dia bersih, tadah lah macam mana pun. Jadikan amalan. Dan saya katakan tadi, amalan saya ialah mandi ais yang diperbuat daripada air hujan untuk kesegaran, untuk badan jadi kuat. Tuan-tuan, kita ada 1, 2, 3, 4 kameraman. Kamera yang ada, man tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak ni nombor 2 ni, kamera nombor 2 ni, abang ni dia naik, dia bagi mikrofon ni, dia bagi mikrofon, saya pakai. Tuan-tuan tahu tak dia bisik apa pada saya? Ustaz sihat. Tu bisikan dia tu. Dan memang orang tanya saya, setiap kali saya pergi mana pun orang akan tanya, ustaz sihat. Walaupun yang tanya tu sakit, dia juga tanya, ustaz sihat. Padahal saya kena tanya dia, abang sihat. Dia tanya saya, sebab memang orang akan tanya, ustaz sihat. Saya kata alhamdulillah. Dia tanya saya tadi, ustaz sihat? Alhamdulillah. Dia kata apa? Baru keluar hospital boleh ceramah. Hebat ustaz. Saya senyum tadi. Jawapan dia tuan-tuan, air hujan untuk saraf, untuk kuat, untuk tenaga. Kita hari ni langsung tak minum, tak mandi air hujan. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa yuthabbita bihil aqdam. Air hujan itu ialah meneguhkan kedudukan kamu, meneguhkan kaki kamu, kekuatan kamu. Air hujan inilah tuan-tuan yang cukup bermanfaat untuk kita. Dan yang terakhir tuan-tuan, untuk perkongsian kita pada malam ini, lagi sekali tapak tangan ni, lagi sekali tapak tangan. Okey, ada orang yang anak dia mengidap autism, cakap tak faham, dia buat hadiah.
Dia datang ke pejabat saya, melompat atas meja. Saya biar dah, dia pun budak istimewa. Marah dia. Di pejabat saya tu beratus-ratus buah kereta, bukan sebuah, beratus. Lamborghini, Ferrari, Mercedes. Allah, besar-besar itu kereta, kecil-kecil saya susun atas meja tuan ni. Bah 2 tingkat ada, ambulans ada, kecil-kecil je. Datang budak-budak autism ni tuan-tuan, dihempuknya kereta saya tu. Ada yang dipijak je tuan, saya tak marah lah. Sedia, habislah welfare aku dipijak je. Tapi saya tak marah sebab dia budak. Ustaz, boleh dah anak ni, saya tak larang nak bela dah Ustaz. Mak dia di Kuala Lumpur, saya dengan Tok Wan bela dia tak lalu Ustaz weh. Ada tak dia pergi sekolah pendidikan khas? Ada Ustaz. Tapi itulah Ustaz, dia buat hadiah je Ustaz weh. Udahlah badan tegak tolak saya pun jatuh Ustaz weh. Mai waktu dia tidur, tapak tangan ni, ada 2 tempat yang akak boleh letak tapak tangan akak. Satu di ubun-ubun dia, satu di dada dia. Kalau dia budak lelaki, letak di dada dia. Kalau dia budak perempuan, abang long, letak di ubun. Jangan abang ngah pula letak kat dada dia, jadi ikut lain pula kan. Budak dah 18 tahun, letak di sini. Apa dia baca? Surah Asy-Syura ayat yang ke-19. Ayat dia berbunyi, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Lagi sekali saya baca, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Lagi sekali saya baca, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Dibaca 19 kali untuk anak-anak kita, supaya dia dengar cakap, supaya dia jadi baik, supaya dia tak nakal, supaya hilang perangai-perangai yang tak elok kepada dia. Tuan-tuan yang saya hormati, ada lebih daripada 10 petua yang saya ajarkan kepada tuan-tuan. Jadi yang mana tuan-tuan dapat, alhamdulillah, saya dengan ini mengijazahkan bacaan ni pada tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan baik, dan tuan-tuan boleh ajarkan pula kepada orang lain. Mudah-mudahan ilmu ini akan terus berpanjangan bila sampai. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, Pertubuhan Du'afa Sejahtera penganjur malam ini